Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama berkumpul dan berhimpun dalam persidangan kita pada hari ini. Insya-Allah saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan ahli-ahli yang lain iaitu Nurul Ashikin Muda, Irmawani Osman dan juga Muhammad Suhaimi Esa akan membentangkan berkaitan dengan tajuk nilai moral dalam sajak kemakam bonda oleh Usman Awang. Satu analisis bahasa, nilai dan struktur serta kaitannya dengan konsep dakwah. Baiklah, untuk pengenalan ya. Okey, pengarang sajak biasanya menggunakan bahasa kiasan, sindiran dan yang seumpama dengannya bagi membenarkan pendengar untuk menafsirkan maksud tersurat dan juga tersirat dalam sajak yang telah dinukilkan. Okey, pengarang juga sebenarnya mempunyai maksud tersirat yang tersendiri, sama ada ia hasil daripada pengalaman hidup mereka, pemerhatian maupun anggapan mereka terhadap sesuatu perkara. Dalam sajak kemuakan bonda ini, di mana pengarang cuba mengetengahkan beberapa pengalaman, mengetengahkan juga beberapa bentuk aspek yang ingin dikongsikan kepada khalayak pembaca ya. Okey, kalau kita lihat ya, dalam sajak kemuakan bonda ini telah berlaku satu transformasi ya, di mana sajak kemuakan bonda ini telah pun diubah kepada genre nasyid ya. Ia juga merupakan salah satu cara bagaimana pengarang membenarkan genre ini ditransformasi ke dalam bentuk nasyid bagi mendekati golongan-golongan remaja dan juga dapat mengubah rentak sehingga akan memberi kesan kepada para pendengarnya. Baik, kaedah menerusi genre nasyid yang diiringi dengan irama dan juga melodi, mereka lebih mudah untuk mendengar dan lebih mudah untuk faham apa yang nak disampaikan berbanding dengan mendengar deklamasi sajak dan juga sebagainya. Okey, untuk metodologi kajian ya, dalam kajian ini kami telah menggunakan kaedah analisis teks ataupun dokumen iaitu terhadap teks yang bertajuk Kemakam Bonda yang mana sajak ini dinukilkan oleh Usman Awang dan kami juga telah melakukan kajian terhadap aspek bahasa, nilai dan struktur yang mempunyai kaitannya dengan konsep dakwah. Okey, dalam dapatan kajian kami telah menemui 4 bentuk aspek. Ini adalah antara intipati yang kami nak wawarkan, kami nak kongsikan dengan khalayak pendengar iaitu berkaitan dengan aspek bahasa, aspek nilai, aspek struktur dan juga aspek dakwah dan nilai moral. Baik, untuk aspek bahasa terdapat 5 bentuk gaya bahasa yang telah diketengahkan oleh Usman Awang dalam sajak kemakam bonda, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan diksi di mana diksi ini adalah merupakan aspek utama yang perlu ada dalam sesebuah karya, di mana ia berdasarkan kepada pengarang sajak tersebutlah. Baik, dalam sajak kemakam bonda ini di mana Usman Awang telah menggunakan perkataan ataupun istilah makam dan juga bonda, di mana kalau kita lihat makam dan bonda ini merupakan satu istilah yang paling tinggi darjatnya dalam kalangan masyarakat kita di mana kalau kita lihat perkataan makam ini sama ertinya dengan kubur tetapi kenapa pengarang menggunakan makam? Sebab makam ini adalah tempat dikebumikan orang-orang yang berdarjat tinggi dalam lapisan masyarakat kita. Begitu juga dengan istilah bonda. Bonda boleh juga kita dipanggil bonda kita dengan panggilan emak, ibu, umi dan
sebagainya. Tetapi istilah bonda ini lebih mempunyai nilai yang tinggi dalam masyarakat sehingga kan pengarang menggunakan diksi bonda dan juga makam dalam sajak tersebut. Untuk yang kedua adalah hiperbola, di mana hiperbola ini adalah bahasa perbandingan yang melampau. Ini juga turut digunakan oleh Usman Awang dalam sajak kemakam bonda ini. Ia dapat dilihat sebagai contoh insan kerdil, insan kerdil dalam sajak tersebut. Maksud pengarang mengatakan bahawa insan kerdil tersebut bukanlah mengatakan ibu bonda yang ada dalam sajak tersebut merupakan seseorang yang kerdil, yang tidak cukup sifat. Tidak. Ia membawa maksud bahawa insan kerdil ini membawa maksud ibu ataupun bonda yang digambarkan dalam sajak tersebut mempunyai satu tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di situ mengatakan bahawa walaupun ibu ini sangat memberi banyak pengorbanan kepada anak, tetapi dalam masa yang sama tanggungjawab dia sebagai khalifah, sebagai makhluk dan sebagai insan perlu menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberhambakan dirinya. Ini dimaksudkan dengan insan kerdil. Sama juga dengan kemuliaan insan. Di sini digambarkan bahawa istilah kemuliaan insan ini seolah-olah ibu bonda ini merupakan insan yang sangat-sangat mulia. Sedangkan kalau kita lihat dalam Islam itu sendiri, kemuliaan insan itu terletak pada para nabi dan para sahabat, para rasul. Tetapi kita katakan di sini penggunaan istilah hiperbola ini mengatakan bahawa bonda itu seakan-akan mulianya seperti seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul, dengan pengorbanan yang telah beliau laksanakan kepada seorang anak. Ini adalah hiperbola, perbandingan dia. Baik, untuk yang ketiga adalah metafora, di mana metafora inilah gaya bentuk bahasa kiasan ataupun perbandingan. Contoh dalam sajak tersebut ada istilah terkapar mati. Terkapar mati. Maksud terkapar mati ini adalah satu metafora kiasan yang mengatakan bahawa batu nisan itu sudah jatuh seolah-olah terkapar dan mati. Maknanya di sini bahawa kalau kita lihat batu nisan itu adalah sesuatu objek yang tidak hidup, apabila dia jatuh tumbang, itu bermaksud ia telah terkapar dan tidak bergerak seolah-olah mati. Ini metafora yang digambarkan oleh Usman Awang dalam sajak kemakam bonda. Baik, untuk yang keempatnya adalah personifikasi, di mana kata-kata yang menggambarkan pemberian sifat khususnya berbentuk perasaan, perbuatan dan juga perwatakan. Ini digambarkan dalam sajak makam bonda tersebut, di mana apabila kami menziarahi makam bonda, kuburan kawasan tanah perkuburan bonda itu seolah-olah disambut, ini kita kaitkan dengan personifikasi ini menggunakan istilah kemboja. Kemboja. Dia kata wangi berseri puspa kemboja. Seolah-olah apabila dia datang ke tanah perkuburan, dia disambut dengan senyuman wangi berseri puspa kemboja tersebut. Dan apabila dia pulang daripada tanah perkuburan itu, seolah-olah senyum kemboja telah menghantar kami. Ini yang kita katakan sebagai satu personifikasi yang mana dia telah menggambarkan satu bentuk perasaan, digambarkan, disandarkan kepada pohon kemboja yang berada di tanah kuburan tersebut. Baiklah, yang kelima pula dalam gaya bahasa dalam sajak kemakam bonda ini adalah invensi, iaitu susun kata yang tidak mengikut susunan kebiasaannya ataupun diletakkan secara terbalik. Ini kita boleh nampaklah dalam sajak kemakam bonda itu ada satu istilah iaitu nisan batu. Nisan batu kami tegakkan, Okey, dalam istilah kebiasaannya kita menggunakan batu nisan, jarang kita menggunakan istilah nisan batu. Tetapi dengan adanya invensi yang nak disampaikan oleh Usman Awang dalam sajak tersebut, dia telah menggunakan, terbalikkan istilah batu nisan itu kepada nisan batu untuk memberi keenakan, kesedapan ataupun kemerduan dalam sajak yang nak dinukilkan. Baik,
Seterusnya kita lihat kepada aspek yang kedua, iaitu aspek nilai. Dalam aspek nilai ini kami telah menemui 3 bentuk nilai yang utama, iaitu yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua tanggungjawab dan yang ketiga adalah pengorbanan. Okey, untuk kasih sayang ini banyak sebenarnya kita terdapat kita nampak lihat dalam rangkap-rangkap sajak kemakan bonda tersebut. Salah satunya adalah mengucupi dahiku dan juga tiada lagi lalang memanjang. Ini ada dua bentuk. Pertama, mengucupi dahiku ni menggambarkan bahawa kasih sayang seorang ibu sewaktu mereka masih hidup sentiasa mencium anaknya. Mungkin di waktu kecil dah sehingga dah besar ya. Manakala kasih sayang yang kedua tiada lagi lalang memanjang, menunjukkan kasih sayang diluahkan oleh seorang anak kepada ibunya walaupun ibunya telah meninggal dunia, tetapi mereka mengunjungi pusara bonda tersebut dan membersihkan kawasan perkuburan sehingga tidak ada lagi lalang-lalang yang berada di tanah kuburan tersebut. Baik, yang kedua adalah tanggungjawab, iaitu aspek yang nilai yang kedua tanggungjawab, iaitu selalu menziarahi pusara. Kita hendaklah sebagai seorang anak perlulah sentiasa ataupun selalulah kerap untuk menziarahi pusara kedua orang tua kita ya. Yang kedua, sedekahkan Al-Fatihah. Ini juga tanggungjawab sebagai seorang anak kepada ibu dan juga bapanya. Dan yang ketiga, mendoakan bonda sentiasa berada tenang di dalam alam barzah di sana. Manakala aspek yang ketiga pula, aspek nilai adalah pengorbanan, iaitu kita dapat lihat ya, di mana dalam sajak tersebut ada mengatakan bahawa begitu bakti kami berikan, tidak sama bonda melahirkan. Bermaksud walau sebagaimanapun pengorbanan yang kita berikan kepada ibu bapa kita memang jauh sekali ya, memang tidak sama dengan apa yang ibu bapa ataupun ibu berikan kepada kita. Pengorbanan ibu sewaktu melahirkan seorang anak itu jauh lebih besar berbanding dengan pengorbanan yang kita berikan kepada mereka. Baik, untuk aspek seterusnya ya adalah aspek struktur, di mana dalam aspek struktur ini terdapat 8 komponen yang ada dalam sajak kemakan bonda ini, iaitu yang pertama adalah tema, di mana tema yang ada dalam sajak kemakan bonda ini adalah tema kemanusiaan ya, di mana hubungan seorang anak dan juga seorang ibu ya. Kemudian persoalan pula adalah tanggungjawab, persoalan berkaitan dengan tanggungjawab dan juga muhasabah diri. Di mana kalau kita lihat ya daripada permulaan perenggan sehinggalah ke akhir, menceritakan tentang tanggungjawab sebagai seorang anak dan juga bagaimana cara kita untuk memuhasabah diri kita dan juga memberikan yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian yang ketiga dari sudut nilai nilai iaitu nilai yang ada dalam sajak tersebut adalah nilai sifat terpuji ya. Ada banyak nilai-nilai yang boleh kita kongsikan ya, dan kebanyakan dan kesemua nilai tersebut merupakan nilai yang bersifat terpuji. Kemudian yang keempat adalah pengajaran yang perlu ada, yang kita dapat lihat secara mata kasarnya tentang sajak kemakan bonda ini adalah nilai berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nada pula adalah nada yang digunakan oleh pengarang adalah nada sedih dan hibah ya, di mana pengarang cuba untuk membawa kita dalam satu situasi daripada mulanya ibu itu hidup sehinggalah meninggal dunia, menceritakan dalam keadaan sedih dan hibah untuk memberi kesedaran ya kepada anak. Baik, untuk rima, kebanyakan rima yang digunakan oleh pengarang dalam sajak kemakan bonda ini adalah menggunakan rima akhir, di mana rima akhir ini biasanya kita dapat lihat pengarang menggunakan perkataan ataupun huruf yang sama di hujung bait. Okey, sebagai contoh ya, saya ambil bait yang pertama ya. Kami mengunjung pusara bonda, sunyi pagi disinari surya, wangi berseri puspa kemboja, menyambut kami mewakili bonda,
Jadi dengan adanya rima akhir itu menunjukkan satu bentuk aspek struktur yang sangat baik yang dinukilkan oleh pengarang. Kemudian untuk plot adalah plot kronologi di mana pengarang menggambarkan situasi mula-mula masuk ke tanah perkuburan sehinggalah selesai keluar daripada tanah perkuburan tersebut. Dia menceritakan bagaimana step by step apabila sampai ke pintu tanah perkuburan disambut baik oleh wangian-wangian bunga kemboja yang ada di tanah perkuburan, kemudian melaksanakan tugas sebagai seorang anak, tanggungjawab sebagai seorang anak, dan akhirnya pulang kembali ke rumah. Itu adalah satu plot yang digambarkan secara kronologi ya. Manakala yang ke-8 adalah watak, di mana watak yang diketengahkan oleh Usman Awang dalam sajak Kemakan Bonda ini adalah watak kami, iaitu mewakili anak sebagai seorang anak. Baik, untuk aspek yang keempat pula adalah aspek dakwah dan juga nilai moral. Terdapat 5 bentuk 5 bentuk aspek dakwah dan nilai moral yang dapat kami ketengahkan dan dikongsikan kepada khalayak pendengar. Iaitu yang pertama adalah muhasabah diri. Bermaksud kita sebagai seorang anak kita kena muhasabah diri. Bukan ibu sahaja yang akan pergi meninggalkan kita di dunia ini, bahkan suatu masa nanti kita juga akan pergi bersama-sama dengan beliau. Jadi kita perlulah muhasabah diri kita, melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Yang kedua, sifat terpuji, iaitu sentiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita walaupun di mana juga kita berada. Yang ketiga, pengorbanan, di mana kita kena lihat bahawa pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu bapa kita sangat besar terhadap kita dalam membesarkan kita sehingga kita menjadi seorang yang berguna pada hari ini. Jadi kita harus mengingati ataupun mengenang pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua, iaitu ibu bapa kita. Kemudian yang keempat adalah kerjasama. Di sini kita nampak bahawa gambaran keseluruhan daripada sajak Kemakan Bonda ini mengatakan bahawa kami bekerjasama untuk membersihkan tanah perkuburan. Kami sama-sama menjadikan kawasan tanah perkuburan itu sebagai satu tempat kediaman sementara untuk ibu bapa. Jadi kita sentiasa memberikan yang terbaiklah kepada mereka ya. Dan kami juga kalau dilihat dalam teks tersebut, dalam teks sajak tersebut ya, di mana kami juga sentiasa memberikan doa, menghantar doa kepada mereka yang telah meninggal dunia. Dan yang kelima pula adalah tanggungjawab, di mana sebagaimana tanggungjawab sebagai seorang anak tidaklah terhenti ketika ibu bapanya masih hidup ya. Bahkan kalau ibu bapanya telah meninggal dunia sekalipun, tanggungjawab itu tetap perlu ada, iaitu mendoakan beliau dan juga sentiasalah bersedekah atas nama beliau supaya kedua ibu bapa kita akan berada tenang di alam barzah di sana insya-Allah. Baik, untuk kesimpulannya ya. Okey, gaya bahasa dalam komunikasi juga termasuk dalam salah satu daripada konsep dakwah. Ini kalau kita lihat dia bahawa mungkin kalau kita lihat sepintas lalu pendekatan yang digunakan oleh Usman Awang dalam sajak tersebut tidak nampak dari sudut dakwah, tetapi dengan berdasarkan kepada gaya bahasa yang digunakan tersebut jelas menunjukkan bahawa gaya bahasa yang digunakan itu banyak berkonsepkan dakwah Islamiah. Kemudian transformasi genre sajak ke dalam bentuk alunan nasyid telah memberikan nafas baharu kepada proses penyampaian mesej pengarang kepada masyarakat. Ini jelas ya apabila sajak Kemakan Bonda ini telah didendangkan oleh kumpulan nasyid UNIC ya, di mana dengan diiringi dengan lagu rentak ya, dan irama lebih menyentuh hati para pendengar sehingga dapat mengalirkan air mata ya. Dan yang terakhir adalah semua elemen yang terungkap dalam sajak Kemakan Bonda adalah menjurus kepada konsep dakwah. Ini yang telah kami dapati ya daripada mula sajak tersebut sehingga akhir, semuanya mempunyai nilai-nilai konsep dakwah yang sangat baik. Baiklah,
Untuk pengakhirannya, saya ucapkan ya penghargaan kepada pihak jutaan terima kasih kepada pihak Global Academic Excellence GAE atas sumbangan geran pendidikan penerbitan ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.